Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita meneruskan. Kalau sebelum ini kita sudah pun melewati kepada surah Ar-Rahman, hari ini kita mengikuti kepada kesimpulan dan permulaan daripada surah Al-Waqi'ah bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita ceria gembira Ustaz ya bersama dengan surah Ar-Rahman, dan hari ini kita nak masuk surah Al-Waqi'ah. Ya, surah-surah yang sudah biasa kita baca, dan ini memberi makna sebenarnya kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kepada kita Ustaz ya, bila kita mendengar dalam solat imam membacakan surah ini, harapnya tuan-tuan sudah pun dapat menghayati mengapa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban berulang 31 kali dalam surah Ar-Rahman, memberi makna kepada kita. Dan di hujung nanti ayat 78 daripada surah Ar-Rahman, mengapa ayat ini dikaitkan dengan Ar-Rahman pada awal surah yang amat perlu kita beri perhatian, dan insya-Allah kita akan perhatikan selepas kita membaca sebentar lagi. Kita mulakan dulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 534. Bermula daripada ayat yang ke-68 hingga 78 hingga ke akhir surah Ar-Rahman, gambaran lain tentang nikmat syurga kepada mereka yang diberikan keistimewaan. Ini adalah penerangan tentang syurga yang lain berbanding dengan syurga lain yang telah pun diberitahu Allah dalam muka surat 533. Diikuti dengan surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 1 hingga 12 menjelaskan terjadinya hari kiamat dan pembahagian ataupun kategori manusia. Seramai-ramai ini berapa kategori manusia, itu yang diberitahu pada ayat 1 hingga 12, dan diikuti pada ayat 13 hingga 16 orang yang bersegera melaksanakan kebaikan, dan apakah ganjaran awal yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan ayat 68 hingga 78 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul yang sentiasa memberi pencerahan kepada kita semua. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita dah nak masuk kepada 10 awal Zulhijjah, beberapa hari lagi. Sudah pasti mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus kita beramal pada hari-hari yang hebat ini, dan insya-Allah sama-sama kita akan baca daripada muka surat 534 akhir surah Ar-Rahman daripada ayat 68 hingga 78. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فيهما فاكهة
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-68 hingga 78 menerangkan tentang syurga lain, ya, syurga lain. Kalau sebelum ini kita membaca satu syurga yang diberikan kepada waliman khafa maqa rabbih jannatan, bagi mereka yang takut. Kita takut tuan-tuan tentang status kita, maqam kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, isteri, anak, pekerja, pelbagai tanggungjawab yang kita ada, dengan ada rasa dalam diri kita khawatir apalah kualiti saya di hadapan Allah SWT. Dengan perasaan itu sahaja maka diberikan dua syurga kepada mereka, kepada tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi Allah menerangkan satu syurga sebelum ini, dan kali ini Allah menambah lagi dengan istilahnya, dengan penerangan fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman, iaitu padanya ada buah-buahan, ada kurma dan ada delima. Sebelum ini sudah pun dinyatakan tentang buah-buahan, tetapi kali ini lebih dibutirkan ataupun diperincikan. Kerana apa? Kerana di tanah Arab ini Ustaz, ya, sebenarnya nakhal dan juga rumman ini adalah lambang kepada buah-buahan yang mewah sebenarnya. Sampai sekarang pun delima mahal, ya. Kalau kurma, kalau yang grade tinggi itu masih mahal lagi. Jadi bagi para sahabat, bila mereka ini adalah orang-orang yang sanggup berkorban, menggadaikan kemewahan, kesenangan yang ada di bumi Mekah, ya, dalam perjuangannya, maka Allah memberikan ganjaran yang besar kepada mereka, dan itu jugalah ganjaran kepada kita jika kita adalah orang-orang yang sentiasa takut dan juga amat peka kepada amalan menuju kepada Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, iaitu manakah nikmat yang kamu dustakan, ya. Seruan ini yang kita dah tengok berulang kali sebelum ini untuk kita menghargai bahawa ini adalah satu nikmat. Allah memuji kepada para sahabat yang sanggup berkorban, maka Allah berikan kemewahan apabila sampai di syurga. Disambung dengan pada ayat 70, fihinna khairatun hisan, iaitu di dalamnya ada wanita-wanita khairat yang baik-baik dan cantik. Ini menarik Ustaz, ya, penting perkara ini. Satu, perbincangan khairat itu wanita-wanita baik, ya, wanita baik ataupun diterjemahkan sebagai bidadari baik. Mungkin ada yang tanya Ustaz ni, kata ini orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan dapat apa? Tapi sebenarnya satu ialah bila bercakap tentang bidadari ataupun wanita ini, ya, kita ada ketua bidadari iaitu di kalangan pasangan masing-masing. Itu satu. Yang keduanya, kalau ada yang cakap bahawa ada orang lain pula, contohnya kan, sebenarnya salah satu perkara yang dicabut apabila masuk ke syurga adalah ghil, iaitu jealous Ustaz.
Dekat dunia ni memang ada jealous, ada apa, tak berapa suka kalau suami dia ada orang lain apa sebagainya. Dan ini bukan apa, kita bercakap tentang ummahatul mukminin juga, walaupun mereka adalah orang yang beriman, tetapi perasaan tu ada, Ustaz, di kalangan. Kalau Sayyidatina Aisyah contohnya kan, kalau tahu Nabi pergi ke rumah lain, dia ada rasa tak senang. Dan atas dasar itu kita tahu bahawa perasaan itu bukannya sesuatu yang dibuat-buat, ya, itu adalah perasaan yang wujud. Tetapi bila sampai di akhirat nanti, perkara ini kita tidak ada lagi. Dan lebih daripada itu adalah psikologi di akhirat berbeza, kerana di situ adalah bukan tempat bekerja, bukan tempat berlumba, tetapi ia adalah tempat untuk mendapat pelajaran ataupun ganjaran. Jadi dalam ayat yang ke-70 ini, fihinna khairatun hisan, diletakkan wanita yang baik, bidadari yang baik, lagi satu cantik, Ustaz ya. Diletakkan cantik. Pasal ada orang yang baik tapi tak cantik. Betul kan? Ada orang cantik tapi perangai hodoh betul. Contohnya kan. Jadi apabila seorang itu cantik pun, Ustaz ya, kalau dia dah perangai hodoh, tiba-tiba dia marah, muka dia tu dah jadi macam hantu. Macam tu orang gitu ya. Jadi dalam ayat ini dinyatakan bahawa di situ, di akhirat ataupun di syurga itu, cantiknya itu adalah berbuat baik, yang baik-baik ini juga cantik. Ini adalah sifat ahli syurga yang boleh diusahakan. Okey, diusahakan di sini, tetapi sudah tentunya ia tidak sama apabila sampai di akhirat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakah lagi yang kamu dustakan, yang nafikan? Kerana apa? Kerana daripada ayat 70 ini ada satu nikmat yang besar, iaitu kita perlu menjadi baik, kita perlu menjadi orang yang bersifat cantik dari segi akhlaknya, kerana itu persediaan untuk masuk ke syurga. Dan kalau tanya ini orang perempuan, orang lelaki macam mana pula? Hanya orang lelaki yang buat baik dan berakhlak cantik sahaja yang akan mendapat wanita baik dan yang cantik bila sampai di akhirat nanti. Dan sudah tentunya pasangan yang dua-duanya berbuat baik, cuba mencantikkan akhlak di dunia ini, akan kekal insya-Allah. Allah berikan makin cantik lagi pada hari Jumaat kalau kita melihat kepada pelbagai perkongsian berkaitan dengan syurga, kerana mengamalkan yang terbaik di atas muka bumi ini. Hurum maqsuratun fil khiyam. Disambung lagi pada ayat yang ke-72, bidadari ini maqsurat, iaitu terpelihara daripada di dalam kemah-kemah. Ini adalah satu analogi ataupun penerangan tentang budaya di tanah Arab, iaitu mereka menghargai kepada wanita yang terpelihara dalam kemah ni. Maksudnya, Ustaz, dia taklah dia bercampur gaul dengan orang lelaki. Bukan dia tak keluar, dia keluar juga. Kalau kita tengok dalam peristiwa dua wanita pada zaman Nabi Syuaib, anak Nabi Syuaib, ya, Nabi Musa pergi ke Madian, ada wanita dua orang yang pergi memberi air untuk kambingnya kan. Jadi mereka keluar, mereka confident, mereka adalah orang yang yakin dalam pekerjaan mereka. Tapi dalam masa yang sama ada adab, ada maruah, sifatnya pemalu dalam memastikan menjaga hubungan antara lelaki dan wanita. Jadi ini yang diistilahkan sebagai maqsuratun fil khiyam, maksudnya tidak terkacau ataupun tidak terganggu. Dan hurun ini dikaitkan dengan wanita bidadari yang matanya itu, Ustaznya, putihnya itu dengan hitamnya itu nampak jelas. Dia sampai sedap dipandang, lebih kurang begitu. Jadi mengapa diberikan penekanan pada ayat 72 ini? Kerana di atas muka bumi ini, bagi orang yang membaca Al-Quran dekat dengan Ar-Rahman, dia akan menjaga pandangan. Dan itu yang kita belajar daripada surah yang ke-24, surah An-Nur, untuk orang lelaki, untuk orang perempuan, menundukkan pandangan, ya, daripada melihat perkara-perkara yang tidak diizinkan, kerana ada ganjaran yang besar pada ayat 72 ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakah yang kamu berdua dustakan, iaitu jin dan manusia, apabila Allah menyatakan ganjaran ini diberikan kepada mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Ar-Rahman. Hur ini lam yatmithunna insun qablahum wala jan, iaitu tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhnya dan tidak pula ada jin yang menyentuhnya. Maksudnya terjaga maruahnya. Pelajaran untuk ayah-ayah, ya, para suami, menjaga maruah kaum wanita. Anak perlu diajar, dia perlu yakin boleh bekerja, belajar apa sebagainya, tetapi perlu menjaga maruah dalam kehidupan. Jangan bersentuhan dengan lelaki ajnabi ataupun
yang lain daripada keluarga. Perkara-perkara itu perlu dijaga sebagai adab agar layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah bertampar-tampar Ustaz ya, di tempat kerja bertampar laki perempuan apa sebagainya, maka itu tanda bahawa orang ini dia tak dapat yang syurga peringkat atas. Pasal apa? Pasal orang-orang begini tidak takut kepada maqam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa saya perlu menjaga maruah saya khas hanya untuk pasangan saya sahaja dan perlu untuk saya menjaga adab-adab ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi Allah mengingatkan ya, bila Allah ingatkan peristiwa ini adalah sebagai satu nikmat, jangan nafikan. Kalau ada orang kata Ustaz kan, alah zaman sekarang ni dah kerja ada tempat laki perempuan, dah belajar pun tempat laki perempuan bercampur, apa salahnya? Begitu kan. Sebenarnya Allah kata mengapa nak dinafikan? Ini kerana apa? Kerana apabila dinafikan tentang perkara tersebut, itu menunjukkan bahawa seseorang itu tidak mahu ikut cakap Ar-Rahman, mahu ikut kepada hawa nafsu yang ingin berbuat apa saja. Dan seterusnya Allah menyatakan orang-orang yang masuk syurga ini muttaqiin. Ya, kita baca ayat 76 hingga 78 mengakhiri kepada surah Ar-Rahman. Yang penting kita beri perhatian sebenar-benarnya. Kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, Ustaz Faz memberi penerangan di akhir surah Ar-Rahman dan banyak ada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelum ini, dan masih lagi ada beberapa sampai di hujung. Last kali pada ayat 77, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Mungkin Ustaz Faz kadang-kadang kalau baca secara literal, Ustaz Faz nak bagi faham perkataan tu. Mungkin Ustaz Fas boleh beri pecahan sikit lagi nanti. Nikmat dengan maksud nikmat yang manakah yang kita dustakan tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur dan ditambahkan iman. Ayat 76 hingga 78. Auzubillahi minasyaitanir muttaqiina ala rafrafin khudrin حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sadaqallahul Azim. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani yang indah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dalam syurga yang dinyatakan pada ayat 76 ini, mereka nyenggeng Ustaz ya, nyenggeng pada bantal-bantal hijau. Mengapa hijau ini? Kerana bagi orang Arab, hijau ini amat indah dan istimewa Ustaz. Kerana mereka berada di padang pasir, dan bila mereka nampak pokok yang berwarna hijau, itu lambang kepada satu keadaan elit dan juga keadaan yang amat-amat indah. Dan ini yang dibawakan ya, yang dibawakan. Itu sebabnya kalau kita pergi istana Ustaz ya, kalau kawasan-kawasan Arab ini, bab-bab warna hijau ini antara yang dipilih. Kerana apa? Kerana ini melambangkan kepada kemewahan, kepada elit, dan lebih daripada itu wa abqariyin hisan. Kalau diterjemahkan sebagai permaidani, tapi asalnya abqar ini daripada alam lain, daripada alam, kalau kita bercakap tentang alam jin, maksudnya abqariyin ini adalah alat-alat yang dibawa daripada alam lain. Lebih kurang kalau zaman sekarang ini barang-barang import lah Ustaz. Permaidani, ada alat-alat yang dia punya sofanya bukan datang daripada Malaysia, datang daripada Itali, daripada Jerman, daripada mana, itu namanya wa abqariyin hisan, yang cantik. Jadi di syurga itu Allah beritahu setiap rumah syurga ini Ustaz ya, dia tak sama, dia punya perhiasan-perhiasan tak sama.
ya, itu lambang kepada kekayaan lah. Kalau tidak dia nampak ini macam beli kat supermarket sama je. Tetapi kalau kita tengok ini special, istimewa, mana dapat? Oh, ini Itali, ini daripada Jerman dan sebagainya. Maka inilah anugerah kepada orang-orang yang sanggup untuk mendekatkan diri pada Ar-Rahman, dan lebih daripada itu amat takut kepada Allah. Kalau saya ni sebagai suami, sebagai seorang ayah, adakah saya ini Allah menjadi ayah yang cemerlang? Waliman khafa maqama rabbih, Allah berikan jannatan. Dan akhir sekali, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, satu ayat yang amat istimewa. Namun kita akan bincangkan selepas rehat. Kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataannya ialah rajja, ya, rajaja. Ini perkataan yang kita akan jumpa dalam surah Al-Waqiah sebentar lagi, tentang goncangan yang dahsyat, tentang peristiwa Al-Waqiah. 2 kali saja disebut di dalam Al-Quran, dan kita akan ikuti sebentar lagi apa kaitan di antara tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram dan surah Al-Waqiah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس كاذبة. Sadaqallahul Azim. Inilah ayat-ayat daripada akhir surah Ar-Rahman. Tadi menceritakan tentang nikmat-nikmat yang sangat banyak di hari akhirat nanti, dan juga diulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditutup dengan maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian masuk surah baru Al-Waqiah, menceritakan tentang hari kiamat. Dan sudah pasti saya dan penonton-penonton tertanya-tanya apakah dia punya kaitan dia. Tadi cerita lain, seronok dengar. Masuk surah baru Al-Waqiah, namanya pun lain, bunyi pun dah lain. Bunyi berdentum-dentum ayatnya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah. Jangan tanya saya, dan saya pun akan tanya, insya-Allah Ustaz Faz akan jawab apakah kaitan dia. Pasti kita nak tahu. Dan sebelum tu kita belajar sedikit tajwid pada kali ini. Jom kita lihat slide kita. Pada ayat fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sempurnakan hukum gunnah yang terdapat dalam 3 ayat ini, yang mana ayat ini berada dalam surah Al-Waqiah yang akan kita masuk sebentar nanti. Pada ayat ke-12, 13 dan 14, fi jannatin na'im, ada nun yang bersabdu, 2 nun yang bersabdu. Kemudian ayat 13 ada mim juga bersabdu, tetapi hukumnya berlainan kerana ini adalah tanwin bertemu dengan mim, jadi idgham ma'al gunnah di sini. Dan pada ayat yang ke-14 wa qalilum, mim juga bersabdu, juga hukumnya idgham ma'al gunnah, berbanding yang awal ayat 12 fi jannatin na'im, nun yang bersabdu ataupun nun musyaddadah. Maknanya yang pentingnya kesemua ni kita baca dengan dengung. Dan bila dengung berada rapat-rapat, dekat-dekat, 3 ayat pula tu, fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sudah pastilah antara perkara penting bila kita nak baca Quran, biar kita cuba samaratakan mat itu samaratakan kadar panjang gunnah itu. Dia panggil sebut taswiyatul gunnah, menyamaratakan. Jangan satu terpanjang, 2 pendek, ketiga tak dengar langsung. Fi jannatin na'im, nampak jan lama dah. Lepas tu yang kedua tak ada dengung juga. Biasa kata
fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Biar sekata saja kadar panjang gunnah mengikut kelajuan bacaan kita. Kalau laju-lajulah dikiranya, kalau lambatlah sedikit dikiranya. Wallahu a'lam. Safas, orang nak tanya tadi, kenapa kita nikmat sedap-sedap bidadari dan sebagainya duduk nyenggeng, tiba-tiba Allah menyetok, kata orang Terengganu. Masya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama kita dapat belajar tajwid sebentar tadi. Dan sudah tentunya kalau kita belajar tajwid ni Ustaz ni, awal-awalnya tu dia macam nyetok kan. Tapi lepas tu bila dia dah banyak berjalan, akhirnya bila dapat baca dengan taranum dengan baik, itulah tahap tertinggi dalam bacaan. Lepas tu boleh tadabbur pula. Masya-Allah. Dia bermula dengan saat yang menyentak, dan itulah surah Al-Waqiah, ya. Dan apabila kita melihat kepada tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, Allah menceritakan ya bahawa Allah ini maha barakah. Sumber barakah adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat-nikmat yang tinggi di syurga yang dinyatakan pada surah Ar-Rahman di hujungnya itu. Maksudnya ada dua syurga, tapi ada syurga yang lebih tinggi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan ya, iaitu al-khair waz-ziyadul khair ataupun waz-ziyad ya, yang satu kebaikan dan juga yang bertambah-tambah kebaikan pada sesuatu perkara. Dan bila kita melihat tabarak ini dalam kehidupan kita ya, apa sahaja yang kita buat, kalau kita buat dengan nama Allah, ismu rabbik itu, maksudnya kita akan mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita dapat bantuan daripada yang maha agung, yang maha mulia. Dan apakah nama Allah yang banyak-banyak Ustaz ya? Nama Allah yang banyak-banyak yang perlu kita jadikan panduan, yang perlu kita berpegang pada setiap hari, setiap ketika, yang melayakkan insya-Allah mendapat rahmat rahim di akhirat nanti, syurga yang tinggi yang dinyatakan di hujung surah Ar-Rahman, iaitu Ar-Rahman. Kembali balik pada ayat yang pertama. Jadi itu adalah bagaimana Allah yang akan membantu kita dapat syurga yang tinggi ini Ustaz. Ya, kita selalu kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan syurga tinggi ini yang dinyatakan pada hujung surah Ar-Rahman ini, ianya akan diulang balik dalam surah Al-Waqiah. Kalau dalam surah Ar-Rahman, syurga tertinggi ini dinyatakan pada akhir surah Ar-Rahman. Tapi dalam surah Al-Waqiah, syurga yang tinggi akan diberitahu awal-awal lagi Ustaz. Ya, awal-awal lagi. Cuma bila nak dapat syurga tertinggi itu, dia ada saat yang akan berlaku pada semua manusia, iaitu saat menyentak. Apa nyetak Ustaz? Nyetak. Okey. Sentakan itu tidak dapat dinafikan lagi, tetapi itu adalah password ya, akses kepada satu dunia di mana akan pergi ke syurga yang tinggi, ataupun bagi mereka yang menjadi kategori yang ketiga Ustaz ya, kumpulan masyamah. Yang kita akan baca sebentar lagi, kumpulan ini dia tersentak dan terus tersentak dan terus negatif dan negatif dan negatif dan terus negatif apabila sampai di akhirat. Kerana apa? Selama ini tidak membaca bismillah dalam kehidupan. Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 16 kita mulakan. Masya-Allah. Lupa saya, ada setengah muka lagi kena baca surah Al-Waqiah tadi. Okey, jom sama-sama kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-16 suratul Waqiah. Mudah-mudahan pencerahan awal tadi Ustaz Fazrul tadi tentang kiamat, golongan-golongan tertentu di hari akhirat nanti memberi keinsafan kepada kita dengan penuh penghayatan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 daripada surah Al-Waqiah yang bermaksud idza waqa'atil waqi'ah. Bila kita melihat pada ayat akhir daripada surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbikadzil jalali wal ikram, Allah ini penuh barakah. Allah memberikan kebaikan kepada mereka yang dekat dengan nama Allah Ar-Rahman. Maka bagaimanakah Allah nak menunjukkan betapa Allah ini memang benar-benar menyayangi kepada mereka yang benar-benar menghargai Quran, menjadi manusia, menggunakan percakapannya untuk menghargai dan melaksanakan menyebarkan kasih sayang. Allah mulakan dengan satu peristiwa iaitu waqa'atil waqi'ah, iaitu hari peristiwa besar berlaku, pasti berlaku. Idza ini maksudnya Ustaz perkara yang akan berlaku Ustaz ya. Waqa'ati ini dalam bentuk yang madhi, tetapi bila istilah idza itu maksudnya sesuatu yang akan datang yang pasti berlaku ya. Itu idza waqa'atil waqi'ah, pasti berlaku. Apabila berlaku perkara tersebut, laisa liwaqa'atiha kadhibah, iaitu pada kejadian itu tidak ada seorang pun boleh menafikan peristiwa tersebut. Tak ada pula kata alah ini main-main je ni, tak ada, tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, kadhibah ini maksudnya ialah dia tidak akan dibatalkan. Tak ada pula katakan dah sampai rupa-rupanya ini bukannya hari kiamat, boleh patah balik, boleh buat balik amal-amal. Ini bukan ya, ia tidak dapat dinafikan, tidak akan dibatalkan. Dan pada waktu itu tak ada pula orang berani cakap Ustaz ya, tipu, tak ada dah ya. Selama ini mungkin orang musyrik di Mekah itu kata alah sebenarnya hari kiamat itu tipu je kan, ini asatirul awwalin, cerita dongeng apa sebagainya. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang sanggup menyatakan ini adalah dusta ataupun tidak betul, kerana kedahsyatan yang berlaku apabila kita lihat peristiwa ini dirakamkan di dalam surah Al-Waqiah. Khafidatur rafi'ah ya, iaitu ada yang rendah, ada yang merendahkan, yang meninggikan. Apa maksudnya? Pada waktu ini ada orang yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Ada objek tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Tunggang terbalik istilahnya ya. Contohnya langit itu tinggi boleh hancur ya, dan juga kalau katakan gunung itu berada di bawah boleh hancur dan berterbangan naik ke atas. Dan orang yang berpangkat besar boleh serendah-rendahnya. Orang yang tukang sapu sampah, yang membersihkan tandas, orang itu boleh dinaikkan pangkatnya apabila berlakunya waqiah. Idza rujjatil ardu rajja, Allah menggambarkan peristiwa itu apabila bumi ini akan berlaku goncangan. Rajja itu goncangan seperti gempa bumi ya, ataupun kalau kereta Ustaz ya, kalau kereta yang dia istilahnya dia bawa laju dan terlanggar kepada satu bangunan, bergegar bangunan tersebut, maka itu dinamakan sebagai rajja. Wa bussatil jibalu bassa, iaitu dihancur leburkan gunung ganang dengan sehancur-hancurnya. Bussati ini maksudnya macam kita nak buat apa Ustaz ni, roti canai contohnya. Kita ambil tepung, kita ambil letak air sikit, kemudian kita buat dia punya uli dia tu, kemudian kita bantingkan dia di atas bukan kuali, sebelum masuk kuali tu di atas dia punya meja dia. Maka itu yang berlaku pada jibal apabila ia dibantingkan dengan sehancur-hancurnya dan kemudian dia menjadi haba'am mumbatha, iaitu debu-debu yang berterbangan. Ini gambaran yang Allah bawakan tentang peristiwa akhir zaman wa kuntum. Dan kemudian bila Allah dah cakap tentang alam ini, Allah menyatakan manusia yang seramai-ramai daripada zaman dahulu sampailah zaman ini
ya sampai hari kiamat ini terbahagi kepada berapa kategori? 3 kategori. Wa kuntum azwajan thalatha. Ya, perkataan azwajan ini menarik kalau kita beri perhatian daripada perkataan zauj. Biasanya zauj ini pasangan Ustaz ya. Kalau saya ada zauj maksudnya itu isteri saya. Ya, isteri saya kata oh itu zauj saja, itu maksudnya suami saya. Tetapi di sini Allah kata wa kuntum azwaja. Apa maksudnya? Kamu menjadi 3 golongan. Azwaj ini adalah orang yang saling memerlukan Ustaz. Ya, jadi dalam masyarakat ya kita ada orang yang kalau nak buat baik dia selalu kita memerlukan orang lain. Doktor, ada engineer, ada cikgu Quran, ada cikgu biasa mengajar subjek itu ini dan sebagainya. Kita adalah satu komuniti yang saling membantu untuk membuat kebaikan. Tetapi ada juga kumpulan mereka yang berbuat buruk. Maka Allah beritahu kumpulan pertama, Allah cakap fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kumpulan pertama ialah golongan kanan. Maimanah ma ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah ni maksudnya ialah betapa mulia Allah kagum kepada orang-orang yang sentiasa membuat kebaikan dalam hidup ini. Ini kumpulan pertama, ya. Kumpulan yang kedua dalam ayat yang ke-9, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ya, iaitu kumpulan masy'amah ini kumpulan yang Ustaz ya, istilahnya pesimis ataupun tak berapa bertuah, celaka, istilah lebih mudahnya ya, iaitu sentiasa mendapat malang sengsara. Maka kumpulan ini adalah kumpulan kedua. Allah kata ma ashabul masy'amah, teruk betul lah kepada kumpulan ini. Pasal apa? Pasal mereka sudah pun diberikan macam-macam seperti mana yang dinyatakan dalam surah Ar-Rahman yang telah pun kita yang telah kita baca, dan mereka tetap menafikan, mendustakan kepada peringatan peluang yang Allah berikan selama ini. Kumpulan yang kedua. Tetapi kumpulan yang paling tinggi yang Allah puji, kalau dalam surah Ar-Rahman itu di hujung sekali Allah beritahu ganjaran pada mereka yang tinggi ini. Di dalam surah Al-Waqiah Allah mulakan dahulu mereka. Was-sabiqun as-sabiqun. Kita baca ayat 10, 11, 12 untuk sama-sama kita memahami siapa kumpulan ini, macam mana saya nak jadi kumpulan ini. Kerana mereka adalah kumpulan yang paling tinggi Ustaz ya. Kumpulan yang paling tinggi as-sabiqun as-sabiqun, kemudian barulah ashabul maimanah, dan paling rugi adalah ashabul masy'amah. Jadi kita baca ayat 10 hingga ayat 12 insya-Allah. Masya-Allah. Astagfirullah, bila sebut muqarrabun, ulaikal muqarrabun, orang yang dekat. Kita bila sebut tentang korban juga, dah dekat dengan hari korban ni. Kita memang tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan surah Al-Waqiah ni antara surah yang sangat popular lah di kalangan masyarakat kita, Ustaz Faz dan juga sahabat-sahabat sekalian. Tetapi kalau kita lihat isinya, biasa orang nampak juga surah untuk nak memurahkan rezeki dan sebagainya. Tapi kalau tengok ayat Ustaz Fas, bayangan kiamat yang dipamerkan begitu dahsyat, sehingga kita kata boleh melemahkan diri kita bila baca ayat ni. Kerana Allah sebut tentang bumi akan digoncangkan, langit gunung ganang akan dihancurkan, jadi macam debu Allah. Begitu dahsyat. Mudah-mudahan kita menjadi golongan keadaan yang baik. Sebabnya bila baca surah Waqiah ni Ustaz ya, orang cakap tentang murah rezeki tu ada kaitan. Ada kaitan. Kaitan ni macam mana? Lepas ni Ustaz kita baca. Baca dulu ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Was-sabiqunas sabiqun, ya, iaitu dan mereka yang menang, ya, merekalah yang menang. Jadi itu adalah bagaimana kalau kita nak terjemahkan as-sabiqun ini adalah pemenang Ustaz ya. Dia bukan yang sedang bertanding ya untuk menang, tetapi Allah sudah pun menggelar mereka sebagai pemenang atas pemenang. Ya. Mengapa jadi pemenang atas pemenang? Kerana mereka menjadi pendahulu kepada kebaikan.
ketika orang-orang lain tidak mahu membuat kebaikan, ketika Nabi mengajak ke arah kebaikan, tak ada orang nak melayan Nabi, tetapi ada para sahabat yang mereka ini adalah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka ini adalah orang pemula kepada kebaikan yang ada di bumi Makkahul Mukarramah itu, maka mereka digelar sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Tetapi adakah untuk mereka sahaja? Allah akan terangkan selepas ini. Tetapi penerangan tentang kumpulan ini, Allah kata ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang-orang, kalau terjemahannya dekat, tapi lebih tepatnya ustaznya adalah orang-orang yang sentiasa mendekati Allah pada setiap masa. Muqarrabun, dia berbeza dengan muqrabun. Muqrabun ni terus dekat, ya. Tetapi muqarrabun ini, kalau kita naik lift ustaznya, dia ada lift yang ditutup semua. Jadi kalau kita tekan nombor 1 30, kita tunggu je terus naik ke tingkat 30. Itu muqarrabun, terus sampailah, ya. Tetapi muqarrabun ini, kalau kita naik lift yang ada kaca tu ustaz, kita tekan 1 nak naik tingkat 30, kemudian kita naik, kita nampak 1 2 3 4, kan, sikit-sikit. Maka Allah menerangkan dalam ayat 11 ini, sebenarnya orang yang as-sabiqun as-sabiqun ini bukan tiba-tiba terus sampai tingkat 30, tetapi ada tingkat 2 3. Dia kira macam baca Quran ustaz ni, alif bata, kemudian dia baca sikit, setiap hari dia baca lagi, dia buat lagi amalan-amalan yang makin lama makin mendekatkan diri pada Allah. Dia akan berhenti bila sudah sampai kepada hari nafas akan diambil, maka pada waktu itulah dia berhenti untuk mendekatkan diri pada Allah. Pelajarannya apa tuan-tuan? Pelajarannya kita setiap hari kita cuba untuk tambah lagi. Pagi kita baca Quran, solat, infak, kita buat lagi. Buat kebaikan itu adalah muqarrabun, ya, orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Dan sudah tentunya kita sudah dekat dengan Zulhijjah ustaz, ya. Kita bercakap tentang korban. Korban maksudnya kalau kita kumpul 10 sen, RM1 ataupun RM2 dapat 365 hari, dapatlah lebih kurang 700-800, dah satu bahagian korban. Itu muqarrabun, ya. Tetapi kalau ada yang kata alah itu korban tu untuk orang kaya je, contohnya saya ni nak simpan RM2 ni susah contohnya. Jadi ini adalah orang yang kalau dia dah berusaha tak dapat, tak apa. Tetapi kalau tidak berusaha, ini bukan digelar sebagai orang yang muqarrabun. Jadi moga-moga tuan-tuan, ya, sama-sama dapat menjadi kumpulan ini fi jannatin naim, iaitu ganjarannya berada di syurga yang penuh kenikmatan, thullatum minal akhirin, iaitu minal awwalin. Kumpulan yang pemula ini dia banyak pada peringkat awal dan sedikit di bahagian akhir. Bercakap tentang sikit di kawasan akhir zaman ini ustaz, ya, sikit-sikit pun dia, kalau orang cakap orang yang pergi haji ni sedikit je daripada total seluruh muslim di dunia yang ada 1.5 bilion. Sikit-sikit pun ustaz, ya. Kalau ustaz pergi haji dulu ataupun kalau kita pergi umrah, kita tengok wah banyaknya orang. Itu baru sedikit. Jadi nak ceritanya, walaupun Allah cakap wa qalilum minal akhirin, kita tetap juga ada peluang untuk as-sabiqun as-sabiqun. Jadi ini sebagai motivasi kepada kita daripada surah Al-Waqiah. Bila kita bermotivasi untuk segera berbuat kebaikan, Allah beri ganjarannya macam-macam. Itu adalah rezeki yang kita maklumkan sebelum ini ustaz, ya. Bila baca nak dapat rezeki itu di dunia, Allah dah beri macam-macam pasal dia ni mula awal, ya. Dia sesuatu perkara kebaikan, dia cepat ambil tindakan, tapi lebih daripada itu rezekinya melimpah ruah. Ayat 15, ala sururim maudunah, ya, katilnya mantap ustaz, ya. Dulu dia punya tilam beli RM100 je, sekarang dia punya tilamnya RM2000 contohnya. Ada beza katil tilam yang begitu. Maka di akhirat tilam katil itu amat selesa, lambang kemewahan, dan mereka sekali lagi menyenggeng, ya, muttaqina 'alaiha mutaqabilin, sambil berdepan-depan. Pasal di dunia mereka tak sempat banyak atas katil ustaz, ya, pasal banyak berjuang. As-sabiqun as-sabiqun membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama, resolusi kita menjadi wanita yang menjaga akhlak dan kehormatan diri adalah salah satu daripada penerangan bagaimana di dalam surah Ar-Rahman. Yang kedua, jihad memperjuangkan iman, Islam dan wahyu secara berterusan, dan seterusnya mencontohi amalan para salafus soleh yang sentiasa mengikuti amalan Nabi. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga tuan-tuan semua kita dikabulkan doa dan teruskan kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan ini kita menjadi orang-orang yang menjadi as-sabiqun as-sabiqun, menggerakkan Al-Quran di tempat masing-masing. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.